bab ma jaa fid dukhul 'ala al-umara. Itu bab yang datang pada menyatakan masuk kepada raja-raja. Tajuk malam ni nak cerita bagus tak bagus kita ni jadi orang yang duk keluar masuk jumpa orang besar-besar. Bagus tak bagus kita jadi orang macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah dikehendaki dengan raja di sini ialah khalifah, sultan ataupun raja besar yang memerintah negeri. Maksudnya orang besar. Raja maksudnya sama ada raja betul, sultan ataupun menteri, perdana menteri, menteri besar, itu maksud dia. Orang yang ada kuasa memerintah dalam negeri. Itu maksudnya. Baik, dia nak cerita lah ni apa hukum kalau sekiranya kita ni ulang alik keluar masuk di tempat orang besar-besar ni. Apa hukum dia? Dan dikehendaki dengan masuk ke atas raja ialah pi balik, duduk bercampur gaul dengan mereka itu. Itu yang dimaksudkan. Kita ni kira duk berguih dengan mereka ni. Bunyi telefon dia angkat-angkat, Assalamualaikum Datuk. Bukan salah telefon Datuk. Tapi sampai 10 kali bunyi, 10 Datuk telefon dia. Hebat. Kering kata bunyi, Assalamualaikum Tan Sri. Kering kata bunyi angkat, Assalamualaikum Datuk Sri. Hantar kawan kan orang lain, tanya dia. Dia kata tak, kawan semua. Cuma time ni kebetulan mereka ni yang duk telefon semua. Kemai, kita kata kat dia. Salah ke berkawan dengan orang besar-besar? Salah tak salah, sekali lagi dia abang. Cuba kita tengok dia kata apa. Maka jika sekiranya masuk duduk di dalam majlis raja-raja itu kerana nak membetulkan jalan agama dan kerana nak mengajar dan kerana nak memberi nasihat, maka itu tak apa. Kita duk masuk keluar tu, kita boleh bercakap benda betul ke dia, tak apa. Kita masuk jumpa dia pasal apa saja, boleh peluang sembang-sembang sekali dengan abang. Kata Datuk, Allah semalam saya pergi masjid semalam, mereka baca hadis pasal apa. Tak apa, pasal Datuk sibuk tak dan mai, cucu Datuk tolong abang. Tak apa, maknanya kita pergi dekat dia, kita boleh bawa satu ilmu bagi dekat dia. Dia dengar-dengar, oh betul ke? Yang tu apa? Quran ke hadis ke? Kita kata hadis. Hadis riwayat siapa? Datuk ni kata, kita abang hadis Bukhari Datuk. Oh bagus. Boleh tak cari kat saya hadis tu? Kod-kod lah saya pergi bercakap di mana-mana, boleh saya petik hadis tu. Satu ilmu kita boleh bagi kat dia. Tapi kalau masuk jumpa dia, duk tanya Datuk, tak ada projek apa ke? Yang tu karut. Ataupun lagi karut, dia masuk pergi, dia kata apa? Datuk baru ni, oi tengok Datuk maki depa bagus dia kata saja saya maki. Bagus Datuk, mau duduk kasar lagi. Yang tu lagi karut. Pasal apa? Dia menambah karut Datuk tu lagi. Ramai hak jenis macam ni. Pergi nak abang kata bagus. Benda hak kau tu buat tak bagus, dia pergi doa abang bagus. Bagus tu. Patut mereka ni mau ajar macam tu. La haula wala quwata illa billah. Terkadang-kadang masuk jumpa orang besar-besar kerana nak menyampaikan nasihat, nak mengajar agama dan sebagainya, terkadang menjadi wajib dia. Kadang-kadang wajib. Masuk pi, kalau orang lain tak boleh masuk, kita saja yang boleh akses orang-orang ni, maka wajib kepada kita kena pi dan sampaikan agama kepada mereka. Dan jika masuk duduk di dalam majlis raja-raja besar itu supaya mencapai nama dan supaya jadi tinggi martabat ataupun supaya gah nama dan kerana nak mendapat harta dan sebagainya, maka itu haram pada syarak. Kalau diulang alik pi kerana benda-benda yang disebutkan tadi, nak cari kesempatan atas kedudukan kawan tu, pi jumpa orang yang berkenaan ni kerana nak ambil nama, kerana nak pi kecek, nak ambil pingat hak besar lagi dan sebagainya. Dia kata kalau itu sahaja tujuan dia kata maka itu haram pada syarak. Pasal apa? Pasal tak membawa kebaikan pada agama. Bermula dalil itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kata dia telah keluar kepada kami Nabi SAW, padahal kami tengah duduk dalam dua kumpulan yang ada jumlah 9 orang. Ka'ab bin Ujrah, dia kata kami duduk ada dua puak. Tani satu puak, balik tu satu puak. Nabi mai. Satu kumpulan itu 5 orang, satu kumpulan 4 orang. Ni ada 2 geng, satu 5 orang, satu 4 orang. Satu daripada 2 kumpulan itu Arab dan satu lagi Ajam. Dia kata hak duduk dalam geng ni orang Arab, hak balik nu bukan orang Arab, duduk sembang. Nabi keluar mai. Bila dilihat Nabi SAW kami duduk dalam kumpulan itu, lalu sabda Nabi, faqala isma'u hal sami'tum
innahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala al-haud. Sabda Nabi SAW, dengarlah sekalian kamu akan kalamku ini. Nabi keluar mai dekat depa ni, balik ni 5 orang, balik ni 4 orang. Nabi pergi berdiri tengah-tengah, Nabi kata dekat depa, isma'u. Ni, Nabi kata dengar ni, apa aku nak kata ni. Hal sami'tum? Nabi kata hampa dengar dah ni? Makna kata penting dah hak Nabi nak abang ni? Penting. Mula-mula Nabi kata isma'u. Nabi kata dengar, ni aku nak abang satu benda. Hal sami'tum? Hampa dengar dah? Nabi nak make sure tak ada yang tidak. Nabi nak abang kata benda hak Nabi nak abang saat lagi itu penting, kena bagi perhatian. Maka jawab mereka itu, kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Oh, mereka kata kami dengar dan kami janji apa juga yang Tuan abang kami akan taat. Sabda Nabi SAW, adakah mendengar sekalian kamu akan kalamku ini? Jawab mereka, kami dengar dan kami akan junjung ya Rasulullah. Sabda Nabi bahawa sesungguhnya kelak akan jadi kemudian daripada wafat aku, ganti orang yang mengkepalai orang Islam itu ialah raja-raja yang beradat, yang berperangai mereka itu menyamun kerjanya. Nabi abang di depan 9 orang ni. Nabi kata dengar baik-baik ni aku nak abang kat hamba. Nabi kata selepas wafat aku esok ni, kendian hari esok ni, orang hak nak mai jadi ketua nak jaga hampa ni penyamun. Dia kata, weh kasar hadis ni, patut baca tak patut baca ni? Kasar ni. Nabi kata lagu tu. Nabi kata baik-baik, selepas wafat aku esok-esok ni, orang hak naik pegang amanah menjadi ketua yang menjaga orang-orang Islam ini, sebahagian daripada mereka ni beradat mereka itu penyamun. Nabi kata mereka ni nanti jadi penyamun, berebut nak pegang jawatan ni pasal apa? Pasal nak samun kekayaan negara. Berebut nak pegang jawatan ni bukan nak berkhidmat kepada masyarakat, berebut ni pasal nak kaya. Alhamdulillah tak jadi lagi di Malaysia ni. Yang tu patut kita bersyukur. Ni hak Nabi sebut 1400 tahun dulu ni, Nabi sebut ni, alhamdulillah tak jadi lagi kat kita lah ni. Yakni siapa gagah daripada orang Islam itu dan berkuasa ia memerintah, naik dia dengan sendirinya jadi raja dan memerintah semua orang dengan suka hatinya sendiri sahaja. Nabi kata esok ni pemimpin hak nak naik esok-esok ni, lepas aku tak ada esok ni, depa naik dapat kuasa, dia membujuk lalu melentang patah. Seram baca hadis ni. Maka tidak dengan kesukaan orang besar dan pahlawan muslimin dan sekalian rakyat menaikkan akan mereka itu, mengaku akan dia pemimpin dengan pilih mereka itu, maka apabila telah naik seorang itu menjadi raja dengan yang demikian itu, maka sudahlah keluar dia daripada jalan syarak. Dia dilantik oleh rakyat yang memilih dia. Bila dia naik, dia langgar habis agama ni semua. Maka peringatan kepada orang yang nak memilih, jangan pilih orang yang macam ni. Dan peringatan kepada orang yang dah dipilih, jangan berkelakuan begini. Itu Quran, itu hadis. Kita bila dengar ni nak ambil iktibar tu. Semua orang hak pilih pun kena ambil iktibar. Aku kena pilih orang yang tak ada sifat Nabi sebut ni. Orang hak dah dipilih ni, dia kena ingat, aku jangan jadi macam yang Nabi sebut ni. Aku tak mau jadi pemimpin yang nak mengaut kekayaan negara atas amanah yang diberikan. Dan diperintahkan sekalian orang itu menurut hawa nafsunya. Dia perintah, dia ikut nafsu, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, tidak ikut agama. Dan diperintah harta baitul mal itu sebagaimana kehendaknya. Duit zakat pun dia pakai suka hati dia. Dia jadi ketua, dia pegang kuasa dalam negeri, dia ambil duit zakat, beli jersey bola sepak bagi dekat orang. Pun alhamdulillah tak jadi di Malaysia ni. Dia lupa kata itu duit zakat. Dia lupa kata duit zakat itu channel dia kepada asnaf zakat. Dia lupa Quran sudah bagi tahu innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Dah bagi tahu satu-satu asnaf tu. Dia lupa termasukkah jersey bola di dalam asnaf itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak menurut sebagaimana hukum syarak itu. Maka siapa masuk atas mereka itu, yakni pi balik kepada pemimpin yang seperti itu, duduk bercampur dengan mereka di dalam majlis mereka itu, serta membenarkan akan segala karut-karut mereka itu,
yang keluar daripada jalan syarak itu, maka tidaklah diterangkan salahnya. Dia masuk pi bukan nak terang benda-benda betul suruh perbetul dak, benda salah suruh perbetul, dan tidak ditunjukkan jalan hukum Allah dan Rasul kepada mereka itu, bahkan ditulung akan perkara, akan segala raja yang demikian itu atas berbuat zalim diri mereka itu. Dia masuk pi bukan nak bawa kebaikan kepada orang tu dak, dia masuk pi menganjurkan lagi karut mereka itu. Yang ini dicarikan dan ditunjukkan jalan helah yang dikatakan harus pada syarak, mengerjakan apa yang berbetulan dan bertentangan dengan hawa nafsu raja besar yang demikian itu. Bukan dia pi nak habaq kata benda ni haram pasal ini Quran, ini hadis kata haram, dak. Dia masuk pi, orang besar kata dekat dia, ni saya nak buat benda ni, hang pi cari dalil kata boleh. Dia pi jadi lagu tu. Sepatutnya dia masuk pi kena habaq, benda ni tak boleh buat. Dia kata, bos benda ni tak boleh buat. Pasal apa? Quran tak bagi buat. Benda ni tak boleh buat pasal hadis kata tak boleh buat. Tak, dia masuk pi, bos dia kata kat dia, ni saya nak buat benda ni, saya tak mau dengar ni haram-haram semua, hang pi cari dalil kata boleh. Balik buka kitab sampai terbalik kuang duk cari ni, nak bagi boleh apa yang kau tu mau. Jahanam orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka bukanlah orang yang pergi balik kepada raja dengan yang demikian itu daripada orang yang mengikut jalan aku. Nabi kata kalau mereka ni dapat peluang duk bercampur dengan orang besar, mereka tidak nasihat orang besar bagi jadi elok, sebaliknya mereka pergi duk sokong karut yang orang besar ni duk buat, mereka ni bukan orang yang mengikut jalan aku. Nabi kata, dan tiada ia datang minum di telaga aku pada hari akhirat esok minum yang boleh menghilangkan dahaga. Nabi SAW kata apa? Akibat yang akan menimpa orang ini ialah apa? Esok di hari akhirat dia ada satu haud, satu telaga Nabi. Orang yang macam ni, Nabi kata jangan dekat dengan telaga aku. Nabi marah. Macam satu mak, satu ayah yang marah dekat anak yang derhaka ni. Dia kata kalau hang nak buat lagu hang mau, hang tak mau dengar apa yang mak dengan ayah kata, jangan mai pijak dah rumah aku. Lebih kurang macam tu. Nabi kata siapa yang masa di atas dunia ada akses boleh masuk kepada orang besar-besar, dia tidak masuk untuk beri nasihat agama, sebaliknya dia masuk duduk sokong karut depa tu, esok di hari akhirat Nabi kata jangan hampir dengan telaga aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati jangan kita tergolong dalam golongan itu. Sabda Nabi SAW, dan siapa-siapa yang tidak masuk atas pemerintah itu, yakni tidak pergi masuk bercampur gaul di dalam majlis mereka itu dan tidak tolong mereka atas kezaliman mereka itu, yakni tidak tunjukkan jalan helah, jalan untuk nak mengharuskan raja-raja memperbuat perkara yang ditegah oleh Allah yang mengikut hawa nafsu itu, dan tidak sokong, tidak dibenarkan segala karut mereka itu, bahkan dinasihati mereka itu dengan mulut dan kelakuan, maka ialah orang yang terjumlah di dalam orang yang menjalankan jalan aku. Nabi kata siapa yang kalau dia boleh pergi masuk jumpa orang besar-besar ni, dia masuk, dia bercakap agama, dia selamat, dia boleh pergi telaga aku. Siapa yang kalau dia masuk, dia pergi tegur apa tak elok yang dibuat oleh pemerintah ni, dia dapat mai minum air telaga aku. Siapa yang apabila pemerintah buat karut, dia tidak pergi campur dengan karut itu, dia boleh masuk minum air telaga aku. Tapi siapa yang tak buat macam tu, jadi macam golongan tadi, jangan hampir dengan telaga aku. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia, akan hadis ini melainkan daripada ini wajah.